meyakinkan masyarakat bukan Cina, bukan Islam, bahawa hudud akan berjaya mengurangkan kadar jenayah dan korupsi. Dan ini juga adalah satu pembohongan yang besar. Kerana daripada 11 negara yang mempraktikkan hudud, 8 negara tersebut disenaraikan sebagai negara yang paling kerat di dunia, malah diselabelkan sebagai negara yang paling tidak selamat dan stabil. Dan hari ini sekali lagi kita nak tanya Anwar sebagai ketua umum yang tidak dipilih Pakatan Rakyat. Beliau seharusnya mengumumkan pendirian beliau berkaitan dengan pelaksanaan hukum hudud PAS. Adakah dia setuju atau tak setuju? Hingga hari ini dia senyap saja. Gaji minimum 1,100 yang mereka cadangkan jika dilaksanakan akan membebankan pengusaha-pengusaha industri kecil dan sederhana yang pada masa kini menyediakan 4 juta pekerjaan. Pengusaha SME sudah pun berasa beban dengan RM900 gaji minimum yang akan mula diberkuatkuasakan tahun depan. Apakah lagi jika gaji minimum PR ini diguna pakai? Dia akan terus membankrupkan banyak SME di negara ini dan pengangguran akan terus meningkat kerana pelaksanaan gaji minimum RM1,100 sebulan. Kalau kita perhatikan buku jingle, kalau kita buat analisis dan menghalusi, tidak ada janji-janji yang nyata berkaitan dengan pembinaan sekolah rendah Cina, pembinaan Chinese Independent School dan pengiktirafan UEC. Tak ada dengan jelas, tak ada. Dan saya sudah cabar Anwar 5 kali supaya memberi penjelasan dan tiap-tiap kali dia senyap. Tak berani kerana tidak benar. Mereka tidak boleh bersetuju kepada satu bendera pun tak boleh. Satu simbol pun tak boleh. Satu kabinet bayangan pun tak boleh. Dan isu yang paling pokok, siapa yang akan bakal menjadi Perdana Menteri. Pengerusi DAP Kapal Singh menyatakan Lim Guan Eng layak menjadi Perdana Menteri. Parti Keadilan menekankan hanya Anwar saja yang boleh dijadikan Perdana Menteri. Tak mungkin. Hadi Awang mengatakan Anwar bukan satu-satunya calon Perdana Menteri daripada Pakatan Rakyat. Akhirnya kita nak tanya siapalah sebenarnya calon mereka. Adalah nyata falsafah perjuangan Parti Pakatan Rakyat ialah rebut kuasa dahulu dan huru-hara kemudian. Rakyat yang tidak berdosa akan menjadikan mangsa. Patut atau tak patut? Adalah jelas semenjak pilihan raya 2008, pihak pembangkang hanya ketengahkan polisi benci-membenci, apa yang dikatakan hatred. Dan mereka akan mempolitikkan apa saja. Mereka juga menanam rasa benci ke atas kerajaan Barisan Nasional, para pemimpinnya, dan dia akan menyalahkan MCA ke atas apa juga masalah yang menimpa masyarakat Cina. Menghasut rakyat agar membenci MCA dan juga kerajaan. Kononnya kerajaan tidak bersikap responsif kepada keperluan masyarakat Cina. Kepada Pakatan Rakyat, projek pembangunan Lynas, Pengarang, Lombok Mas di Raut, termasuklah krisis bekalan air di Selangor, ini adalah semua permainan politik. Kalau kita mengentor kepada pembangunan di Pengarang, Salihuddin daripada PAS bersetuju dengan syarat.
Pemimpin tinggi daripada keadilan menentang habis-habisan. DAP mengatakan wait and see. Dalam situasi seandainya mereka menang, dan saya yakin mereka tidak akan menang. Saya hanya cakap seandainya mereka menang. Kita dapat bayangkan orang yang akan menduduki kerusi menteri besar atau ketua menteri kebanyakan adalah daripada PAS. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Perlis. So ini akan sekaligus membuka laluan kepada bakal Perdana Menteri Malaysia adalah seorang daripada PAS. Anwar tak kecan. So ini kita beralih kepada satu isu yang paling pokok dan penting. Siapa Perdana Menteri mereka? Ini isu yang paling pokok kepada masyarakat Cina. Dan ini isu ini penting kerana Perdana Menteri akan memimpin negara dan rakyat kita. Dan saya percaya dan yakin masyarakat Cina akan memilih seorang Perdana Menteri di mana mereka kenali, percaya, yakin dengan kepimpinan dan kewibawaan. Maka kita nak tanya, sejauh mana kita mengenali Nick Aziz dan Hadi Awang? Kita boleh katakan they are total stranger to the Chinese community. Kita nak seorang yang kita sudah kenal. Kita nak seorang pemimpin yang kita yakin dan boleh dipercayai. Kita nak seorang pemimpin di mana kepimpinan dan kewibawaan telah diuji oleh rakyat dalam 3 tahun ini. Dan pemimpin ini tidak lain, tidak bukan ialah Yang Amat Berhormat Dato' Sri Najib Tun Razak. Sir, MCA is committed to work closely with all the component party to make sure that under your leadership, Barisan Nasional jadi parti pilihan dan parti pemerintah.